رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن الفجر قد بانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita sama lagi di petai yang sangat mulia ini, iaitu petai hari Jumaat, yang mana hari Jumaat kita pada hari ini adalah hari Jumaat yang di antara daripada kalangan 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah yang mana kita masih duduk dalam bulan Zulhijjah. Dan juga kita dah beberapa hari lagi kita akan jumpa dengan hari yang paling besar sekali. Hari yang paling mulia iaitu hari Arafah. Dan juga hari selepas daripada Arafah itu kita akan berhari raya dengan Aidil Adha, kerana di dalam agama kita adalah dua hari raya sahaja iaitu Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Aidil Fitri pada 1 Syawal yang telah lepas sebulan, 2 bulan lebih sebelum daripada ni, dan juga pada raya yang kita akan jumpa iaitu hari raya Aidil Adha. Dua raya ini sahajalah yang bersama dengan umat Islam yang telah diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita sedang berada dalam 10 hari yang dia adalah afdalu ayyamid dunya. Dalam hidup kita tidak ada, ataupun dalam 1 tahun tidak ada hari mana yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari akhir ni. 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Manakala 10 malam akhir ataupun 10 malam yang lebih baik sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala sepanjang setahun iaitu 10 hari akhir, 10 malam akhir bulan Ramadan yang ada padanya iaitu satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dalam bulan Ramadan. Dengan sebab itu, ibu bapa, sedang pendengar, penonton, pengikut yang dikasihi sekalian, apabila kita tanya kata masa siang hari yang paling baik sekali dalam dunia ini iaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kerana 10 hari awal ini ada satu hari yang paling baik iaitu namanya hari Arafah, dan juga hari yang ke-10 iaitu hari Yaumun Nahri, hari yang kita nak sebelah, hari yang kita nak kurban, hari kita nak udhiyah. Sembelih kambing, sembelih lembu untuk kita nak mengibadatkan dengan sembelih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala masa malam yang paling afdal, yang paling baik sekali di sisi Allah Taala iaitu malam Lailatul Qadar, iaitu malam di antara 10 hari akhir bulan Ramadan. 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Dengan sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, yang dicerita oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min ayyamin, tidak ada hari mana ahabbu ila Allah, yang sangat dikasihi oleh Allah Taala, min hadhihi al-ayyam al-ashr, lebih daripada 10 hari awal ini pada bulan Zulhijjah. Sehingganya orang yang pergi jihad. Nah, sahabat tanya kata, ya Rasulullah, sehingga orang yang dia pergi jihad itu, amalan ibadat yang kita buat semasa 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada orang yang buat jihad lagi ke ya Rasulullah?
Maka Nabi SAW jawab kata, ya betul. Dia adalah amalan yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada satu orang yang mereka keluar pergi buat jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Melainkan orang buat jihad itu dia pergi buat jihad dengan jiwa dia, badan dia dan juga dengan harta dia, tetapi dia tak pulang balik ataupun mati syahid dalam medan perang pada kali itu. Dan maka itu tu mati syahid lebih baik daripada amalan 10 awal bulan Zulhijjah. Tapi kalaulah tak mati syahid, amalan ibadat yang kita buat pada 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada jihad yang tidak syahid lagi. Dengan sebab itu, sedang pendengar, penonton yang dikasihi sekalian, 10 hari awal ini jangan kita lalai. Jangan kita ralik. Jangan kita tak orang panggil atau tidak khabar, tidak peduli, tidak sungguh, tidak khabar, tidak tahu apa sikit apa. Ataupun kita jahilkan apa yang adanya kelebihan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Kerana amalan apa-apa pun yang kita buat pada bulan awal Zulhijjah ini, Allah Ta'ala kasih. Allahu Akbar. Sehingga amalan yang kita sentiasa dah buat dah. Amalan ibadat yang kita sentiasa dah buat dah pada bulan yang lain, hari yang lain, seperti semaya 5 waktu. Semaya berjemaah 5 waktu. Semaya sunat rawatib 12 rakaat pada setiap hari, setiap malam. Satu hari 24 jam kita semaya sunat rawatib yang digalakkan oleh Nabi SAW. Maka itu adalah ibadat yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala lebih daripada kita semaya 5 waktu pada bulan yang lain ataupun semaya sunat pada masa ataupun bulan yang lain. Habis itu ibadat apa sahaja yang kita boleh buat 10 awal bulan Zulhijjah ini. Buatkanlah. Buatkan. Buat lebih banyak. Kerana itu adalah amalan yang Allah Ta'ala kasih. Semaya wajib, semaya sunat, membacakan Quran, berzikir, istighfar dan juga sedekah dan juga yang paling besar sekali iaitu berpuasa. Kan tersinut puasa, barulah kita boleh buat pada 10 hari awal ini buat. Kalaulah tak boleh buat sepanjang 9 hari, katakan Nabi puasa 9 hari, ada yang kata Nabi tak puasa cukup 9 hari kaligus dak lagi. Cukup 9 hari semua dak, tapi paling kurangnya Senin Khamis yang kita boleh cuba puasakan. Lebih kurangnya kalaulah Senin Khamis 3 hari yang kita boleh. 3 hari yang kita boleh puasakan pada 10 hari. Kerana Nabi SAW biasanya Nabi galakkan kita untuk kita puasa 1 bulan 3 hari. Kalaulah kita ingat hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, cerita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah cerita kata, "Awsani khalili bi thalath," telah menasihat, memusiatkan kepada aku sain yang dikasihi oleh aku, iaitu Nabi SAW 3 perkara. Lam ada'ahunna, aku tak tinggal sehingga, iaitu aku tak biasa tinggal 3 perkara itu yang telah diusiatkan oleh Nabi sehingga aku mati ini. Di antara 3 perkara itu iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Dan juga kalaulah pia sahaja yang boleh jaga 3 hari setiap bulan, sebulan Syawal, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, 12 bulan dia jaga. Boleh puasa tak nak kecil dah. Bulan puasa 30 hari dah puasa. Bulan Syawal tak nak kecil dah kerana ni hari dah kita puasa sunat situ. 10 bulan lagi. Selain daripada Ramadan dengan Syawal, kalau 10 bulan lagi yang lain daripada 2 bulan itu, kalau kita boleh jaga 3 hari setiap bulan, nescaya kita akan puasa seolah-olah kata kita puasa setahun. Bulan Ramadan nak kecil dah 30 hari. Bulan, orang panggil atau bulan Syawal, kita boleh niat kapuh, orang panggil. Niat kapuh puasa sunat 3 hari sebulan, niat kapuh dengan puasa ni hari pada bulan Syawal. Dan juga 10 bulan lagi kita 3 hari. Dan juga dengan orang panggil atau bulan Zulhijjah ini, patutlah kita puasa 3 hari sebulan itu pada 10 hari awal. Buat apa? Dengan hadis yang telah diriwayat oleh Al-Imam Bukhari yang saya sebut tadi, kata adalah amalan yang dikasih oleh Allah Ta'ala sekali. Habis itu 3 hari, 3 hari kalau kita puasa pada 10 hari awal bulan Zulhijjah cukup.
Termasuknya hari yang ketiga kita akan puasa iaitu puasa hari Arafah. Hari Arafah. La ilaha illallah. Nah, habis itu pia yang puasa 3 hari anak bulan. Kita cuba ambil 3 hari kun dengan 12. Banyak dia boleh. Sam kun 12 bolehnya 36 hari. Dan juga Nabi SAW ayat kata al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan kun dengan 10. Tokat 10. 36 kun dengan 10 boleh banyaknya 360. Seolah kata kita puasa 360 hari iaitu sama dengan kita puasa setahun. Kita puasa 30 hari Ramadan, kita puasa 6 hari bulan Syawal, sama dengan setahun dah. Situ boleh dah setahun. Hak ni jaga tiap bulan 3 hari pula boleh pula setahun jadi 2 tahun kita puasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kita akan masuk kepada bab tajuk kita yang kita akan terus ngaji dalam kitab kita ini Syama'il Muhammadiyah. Yang mana kita telah sampai kepada bab yang ke-22. Hadis nombor 130. Alhamdulillah. Bab yang nombor 22 ini iaitu kita akan kecek mengenai dengan babun majaa fi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita nak bincang cara duduk menyana. Nabi duduk menyana. Balas mana Nabi menyandar? Menyana Nabi tu. Nabi duduk menyana. Balas mana Nabi menyana? Sifat duduk kita dah belajar dah. Sifat duduk kita belajar dah pada minggu dulu. Tak hurai dah. Tak ulang kaji dah. Ulang kaji semula. Ulang kaji semula. Kita tengok ulang semula. Dalam minggu dulu kita belajar apa. Masuk dalam YouTube saya. Boleh cari YouTube saya. Orang panggil record taruh. Untuk boleh kita nak merajaah semula. Habis tu sedang pendengar. Bab yang kita akan bicaranya iaitu nyana Nabi SAW. Nyana di tiang ke. Nyana di bata ke. Nyana di mana-mana tempat ke. Balas mana. Tapi duduk. Selepas daripada tu kita akan bicara mengenai dengan iktikad pula. Iktikad ni gantung. Nyana juga tapi gantung dengan hal keadaan Nabi berdiri. Hak ni duduk. Nyana. Kalau berdiri, gantung. Tu dia bahasa Arab. Hadis nombor 130. Wa an Jabir bin Samurah. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Hadis ni adalah hadis yang riwayat oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud dalam kitab Sunan dia. Daripada Jabir bin Samurah, sahabat Nabi SAW, cerita kata aku biasa lihat Nabi SAW. Biasa tengok Nabi SAW duduk menyana di atas bata dia. Wisadatin bata dia. Tu dia. Kalau kita pergi rumah harap saya ni biasa mengaji di Jordan, biasa mengaji di Madinah. Biasanya orang panggil tu setiap rumah orang Arab ni dia ada bilik tetamu orang panggil. Bilik tetamu hang rapkat. Dan juga hang rapkat dia ni ada kapet orang panggil, ada kapet, ada sofa, ada bata tempat duduk dan juga ada bata nyengeng orang panggil, bata nyeneng. Seolah kata gitulah Nabi SAW. Jabir cerita kata biasa tengok Nabi ni menyana di atas bata dia sebelah kiri. Ala yasarihi, menyana di atas bata dia sebelah kiri. Sebelah kiri. Maka di sini boleh kita nak rehat, kita nak menyana, walaupun habis rank satu masa kita rasa kata nak rehat. Dengan menyana dengan bata, dengan menyana belakang kepada mana tempat, tak apa. Di sini kerana Nabi SAW menyana di atas bata dia. Habis itu kita ada ratik, kalau dah tak susah sangat, kita ada bata, orang panggil atau bata suntua kita untuk kita nak menyana, duduk, sama ada orang panggil atau bilik rapkat kita, bilik tetamu kita, ataupun mana-mana bilik. Hadis seterusnya, wa'an عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكتا.
Hadis yang kedua ini iaitu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ni panjang. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada pak dia iaitu Abi Bakrah. Satu kali Nabi SAW biasa tanya kepada para kalangan sahabat lah, kata, sahabatku. Sekalian sahabatku, ala uhaddithukum. Nak kedak aku nak ayat wifak mutahaw. Gapo dia kata dosa-dosa besar. Gapo dia kata benar-benar yang jadi dosa besar. Gapo kata nak kedak nak ayat wifak mutahaw. Nabi SAW tanya. Ini cara di antara cara Nabi SAW nak mengajar anak murid dia, orang panggil. Orang panggil kata dengan siratu as-su'al. Dengan cara ataupun uslub as-su'al. Dengan cara tanya dulu. Nak ke tak? Aku nak ayat kepada fakmum, dosa-dosa besar. Nak ke tak? Tanya. Tujuan apa ni? Tujuan untuk apabila anak murid dengar, dosa besar. Kejut dengan dosa besar. Rasa orang panggil kata keratun wi otak atau nak dengar. Fak mereka lalu jawab. Sahabat ni, gapo kata yang Nabi SAW tawar kepada fak dia tak sah. Fak dia nak. Selalu dah qalu bala ya Rasulullah, nak. Kalau kita ni orang tanya kata nak ke dak ni pergi majlis ilmi ni nak ayat satu benar. Tak sah kada ada benar-benar baik, tak sah kita ni. Tapi sahabat tak. Kau mujur. Nabi royak kau mujur. Kau selalu orang panggil tu bala ni. Non, cerak Nabi nak tahu royak. Tu, tekai orang panggil. Maka Nabi sebut yang pertama sekali syirik kepada Ta'ala di antara dosa-dosa besar. Yang kedua, derhaka kepada dua ibu bapa. Buat jahat, tidak taat, tidak dengar apa yang dua ibu bapa pesan ataupun nasihat ajar apa. Lawan dengan dua ibu bapa. Maka di sini ni isi hadis ya, tapi yang kita naknya dia royak kata Nabi masa tu duk royak-royak itu tu Nabi duk dengan keadaan muttaqian, duk menyana. Duk menyana, orang panggil kata duk menyana, Nabi duk menyana. Maka sahabat royak kata selepas daripada syirik, selepas daripada buat jahat tidak taat kepada dua ibu bapa, Nabi sebut kali yang ketiga iaitu orang panggil kata saksi bohong, penpayan tet ataupun qauluz zur, kecek bahang. Kecek bahang, kecek benar-benar tak sungguh. Sehingga Nabi duk sebut lagi, sehingga Nabi senyap. Tapi ni ayatnya Nabi duk ajar anak murid ni dengan hal keadaan duk menyana. Tu dia. Habis tu tak ada gapo lah kalau orang panggil kata tok guru, ustaz-ustaz, dia nak duduk atas meja, duduk atas PC, duduk nyana sikit. Bila-bila nak mengajar anak murid dia, tak ada gapo. Kerana Nabi SAW sendiri pun duduk nyana di atas tempat duduk dia, bila-bila duduk mengajar kepada anak murid dia. Ni tunjuk kata Nabi diri pun duduk nyana. Boleh. Seterusnya, hadis nombor 132. وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Hadis tadi ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ni pun riwayat Bukhari dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Nabi SAW sebut kata aku ni apabila makan tidak makan dengan keadaan menyana. Tu dia. Balas mana? Faham gitu? Kita kena beza kata Nabi ni biasa menyana. Tapi biasa menyana masa mana? Masa mengajar ataupun masa mana-mana selain daripada masa makan. Masa duk rehat sore, masa duk mengajar ada ke orang yang duk menyana. Tapi masa makan Nabi tak menyana. Tunjuk kata adab. Tunjuk kata akhlak. Masa Nabi SAW Nabi tak menyana. Sama juga dengan hadis nombor 133, supaya juga la aqulu muttaqian, aku tak makan dengan hal keadaan aku ni menyana. Tidak menyana lah. Habis tu Nabi sebut royak kita tahu kata Nabi ni tak ada biasa makan menyana. Walaupun masa lain, masa mengajar, masa rehat Nabi duk menyana, tapi masa makan tak. Masa makan tak. Illah dia ni, sebab dia ni, apa sebab dia? Sebab apa? Illah orang panggil kata Nabi tak makan menyana. Orang panggil kata menyana bila-bila makan ataupun makan bila-bila menyana ni sebab apa? Sebabnya cara duduk ni adalah cara yang tidak beradab. Yang keduanya cara yang tidak baik sangatlah.
Dan juga orang menyana bersingalik, makan nyana bla-bla ni, makan orang panggil tu cara duduk yang boleh menyebabkan buat dia ini ni makan banyak. Iktsaru minat ta'am. Makan banyak. Kerana apa? Kerana bukan tabiat. Bukan tabiat cara dalam kita, dalam tubuh badan kita tu jalan nak turun. Makan ni tu bukan. Kerana biasa kita nak ada betul biar makan, tapi badut nyana tu dia jalan payah. Buat jalan payah, kenyang payah, makan kebanyak. Al-iktsaru minat ta'am. Dan juga kata laginya wa annahu kadzalika jilsatu ahli al-kibri asna al-akli. Dia adalah cara duduk orang yang bertakabur semasa mereka makan. Tu dia ni illah. Habis tu dengan sebab itu Nabi tak makan lah. Nabi tak makan bela-bela duk nyana. Masa lain boleh menyana. Masa makan tak boleh. Nabi tak galakkan ataupun tidak buat jadi contoh kepada kita. Tapi masa lain Nabi masa mengajar, masa rehat, Nabi nyana kepada bata dia, nyana kepada tempat duduk dia. Hadis seterusnya terakhir dalam bab ini. Wa an Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttakiyan ala wisadah. Sama juga nyana di atas bata dia. Sama juga dengan hadis sebelum daripada ni. Itulah yang kita dapat daripada bab yang pertama ini. Seterusnya bab yang ke-23. Kita faham dah bab tadi dah. Nabi nyana, boleh kita nak duduk nyana tapi bukan masa makan, melainkan masa makan. Seterusnya babu ma jaa fi ittiqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ni bayangkan ataupun royak bagi kita tahu mengenai dengan cara Nabi bergantung semasa berdiri. Nabi diri ni Nabi gantung balah mana atik. Pulang daripada ni nyana semasa duduk, tapi hak ni semasa berdiri Nabi gantung dengan gapo balah mana atik, khususnya semasa dia letih, semasa dia sakit. Balah mana. Hadis yang pertama nombor 135. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana shakiyan فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Hadis ini Anas dia cerita kata satu kali Nabi SAW keluar. Nabi SAW keluar tubik daripada rumah dia dengan hakak dia masa tu dia duduk sakit. Syakian ni mana kata sakit fil maradil lati mata fihi. Kisah ni adalah kisah semasa Nabi sakit dan juga Nabi mati. Belum Nabi nak matilah sakit berat, uzur teruk. Nabi SAW sakit teruk semasa belum nak mati ni. Tapi Nabi SAW tak tinggal semaya di masjid. Di masjid. Maka Nabi SAW nak keluar pada hari itu. Nabi nak keluar pada hari itu, maka Nabi gantung di atas bahu Usamah bin Zaid. Nabi tak orang gantung. Diri bila-bila gantung kepada Usamah bin Zaid. Dan juga semasa itu tu Nabi pakai baju orang mengata baju apa seklum, baju sejuk, baju katuk tubuh tu. Kitriyun jenis dia baju kitriyun tu. Baju sejuk orang panggil Yamani, buat daripada Yaman pakai. Biasanya orang uzun dia palah tu lah. Tak di atas bahu dia, qad tawashshaha bihi, tubik gi bergantung belakang Usamah masuk kepada masjid fa shalla bihim, jadi tu imam sembahyang kepada para sahabat. Jadi tu imam kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. La ilaha illallah. Baik tu Nabi SAW ni nak kata gantung, tak ada apa lah Nabi gantung. Nak kata Nabi ni gantung juga ni semasa uzur dia, masa tak aurat dia tu. Tak ada gapo juga kalau kita nak bergantung kepada orang sahabat ataupun sesiapa. Hadis seterusnya wa 'anil Fadl bin Abbas قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل
Qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ushdud bihadhihi al-'isabati ra'si. Qala faqultu thumma qa'ada fawada'a kaffahu 'ala mankibi thumma qama fadakhala fil masjid wa fil hadithi qissatun. Hadis ini riwayat riwayat orang panggil tu Bukhari, tapi sanad dia dhaif sikit kerana ada seorang penerawi yang namanya Atha bin Muslim Al-Khaffaf. Dia adalah penerawi yang saduq. Saduq ni mana kata benar, kecek benar, tapi apabila riwayat ada ni yukhti kathiran, dia acak kali lah, silap salah sokmo. Dan juga satu lagi pun ada rawi nama Ja'far bin Burqah, dalam sanad dia pun serupa juga, saduqun yahim, silap salah banyak kali. Tapi isi dalam hadis ni nya, Fadil bin Abbas dia masuk mari syari Nabi semasa Nabi duk sakit. Masuk mari syari Nabi semasa Nabi duk sakit. Dan juga sakit itu adalah sakit yang membawakan Nabi SAW mati. Adalah sakit yang membawakan Nabi SAW mati. Dan juga masuk lagi pada masa tu Nabi duduk, orang panggil tu Nabi duduk ke balas mana tak tahu lah, duduk ke tidur tak tahu lah, tapi yang pentingnya ke atas kepala Nabi ini ikat dengan kain sebal warna kuning. Baluk kepala dengan kain kuning orang panggil. Baluk kepala dengan kain yang berwarna kuning. Maka Fadil salam. Aku salam. Assalamualaikum. Nabi jawab. Maka Nabi nampak Fadil masuk mari. Ya Fadil. Panggil Fadil haludah. Fadil haludah pun Nabi panggil ni. Labbaik ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada apa? Aku sanggup nak buat belakang kalau nak suruh apa nak tak belakang. Labbaik. Nah, labbaik ni mana kata? Aku dengar dan juga aku sedia untuk nak buat, nak tak apa yang disuruh olehmu ya Rasulullah. Nah, tu labbaik orang panggil. Nabi suruh apa? Ushdud bihadhihi al-'isabati ra'si. Tolong mari ikat, menkejakkan. Kejakkan kain yang ikat kepala aku ni, tolong mari kejak boleh ke tak? Tu dia. Maka aku kejaklah. Fafa'altu, buat seperti mana Nabi SAW suruh. Selepas daripada tu Nabi naik mari duduk berdiri. Makna kata sebelum daripada ni Nabi tidur. Summa qa'ada, Nabi naik mari duduk. Selepas daripada tu fawada'a kaffahu 'ala mankibi, Nabi ambil tangan dia bergantung di atas dua bahu Fadil. Selepas daripada tu berdiri dan juga masuk kepada masjid. Masuk kepada masjid. Ini nak sebutnya bab yang sakut dengan itikad. Itikad ni orang panggil gantung semasa berdiri. Gantung semasa berdiri. Maka Nabi SAW sendiri pun biasa bergantung kepada sahabat-sahabat dia untuk bawa pergi kepada masjid atau bawa kepada mana-mana tempat. Seterusnya, bab yang ke-24. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang sakut dengan cara makan Nabi lah. Allahu akbar. Cara makan Nabi, tariqah an-nabi fi tanawulihi at-ta'am. Cara Nabi makan ni balas mana? Marilah kita belajar sama. Kita boleh tahu kata Nabi ni makan balas mana. Yang keduanya, cara Nabi duduk semasa makan. Cara Nabi duduk apabila Nabi nak makan. Dan juga yang ketiganya, selain daripada itu yang bersangkut dengan adab-adab, akhlak-akhlak ataupun adab-adab makan. Hadis 137. عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاثة. Hadis ni Imam Tirmizi ambil hadis ni daripada tok guru dia namanya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar, tok guru dia ini adalah tok guru kepada Imam Al-Bukhari, adalah guru kepada Imam Muslim, adalah guru kepada Imam Abu Dawud, adalah guru kepada Imam An-Nasa'i, adalah guru kepada Al-Imam Ibn Majah. Muhammad bin Bashar ni Allah tok guru kepada ulama hadis nenek orang. Piratik Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud,
An-Nasa'i, Ibnu Majah, ni orang. Ni orang panggil kata ulama hadis ni orang tuai kepada al-kutub as-sittah. Tuai kepada kitab hadis yang hebat ni buah kitab. Allahu akbar. Kerana kitab hadis yang saya dah biasa ulas semua dulu kata, kitab hadis yang paling sahih sekali, asahhul kutubil musannafah ba'da kitabillah Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. Orang panggil tu sesahih-sahih, baik, sebaik-baik kitab selepas daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Dan juga dua-dua orang imam ni dia tok guru dia, di antara tok guru dia Muhammad bin Bashar ni. Sama juga tok guru kepada Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. La ilaha illallah. Maka dia ambil hadis ni, sanad dia sampai kepada sahabat Nabi lah. Nah, daripada anak sahabat sahabat tu namanya Ka'b bin Malik, ambil daripada anak dia ambil daripada pak dia ambil daripada Nabi. Ka'b bin Malik riwayat kata Nabi SAW jilat tangan, jilat jari dia, jilat jari dia 3 kali. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama ayat kata yal'aqu asabi'ahu thalathan. Nabi jilat jari dia selepas daripada sudah makan 3 kali. Jilat 3 kali. Ni lafaz yang pertama. Fatimah lihat sedang pendengar penonton ibu bapa yang sedang duk pergi sodak, duk pergi kali. Dengar baik-baik. Kata Imam Tirmizi, dia riwayat hadis yang pertama, dia royak pula. Dia sebut tambah pula kata qala Abu Isa. Abu Isa ni mana kata pak kepada Isa, Imam Tirmizi lah. Gelar dia. Wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar. Ada orang lagi daripada tok guru aku sore ni, iaitu Muhammad bin Bashar, tok guru lain ada lagi dia riwayat hadis ni juga. Tapi riwayat katanya yal'aqu asabi'ahu thalath. Nabi SAW apabila sudah daripada makan, Nabi SAW jilat jari dia 3 jari. Lafaz pertama 3 kali. Lafaz yang kedua 3 jari. Allah, laiknya orang panggil ilmu hadis ataupun ulama hadis yang mereka riwayat ni, mereka tilik habis. Habis tu kita tengok molek salasan, tak ada alif lam depan. As-salasa ada alif lam depan. Allah, ulama hadis dia orang panggil atau habis cakap dia untuk nak mentelitikan hadis Nabi hak mana hak benar daripada Nabi. Kerana dia dua. Nabi jilat jari dia 3 kali. Dan juga yang kedua jilat 3 kali. Jilat 3 jari. Tak serupa tu. Habis tu ulama hadis dia penting kali dia tahu hak mana hak benar daripada Nabi, hak tu lafaz kami nak riwayat. Kerana dia takut. Seolah kata kalau kacir-kacir tak teliti, tak ada laik. Tak ada laik untuk nak riwayatkan hadis, bimbang takut jatuh orang panggil tu orang salah satu orang yang bohong, dusta ke atas Nabi. La ilaha illallah. Maka riwayat yang pertama 3 kali Nabi jilat jari, tak royak jari mana. Dan juga yang kedua royak kata Nabi jilat 3 jari. 3 jari mana kata? 3 jari ni. Jari yang pertama orang panggil ibham, bukan? Bukan 3 jari ni. Ni 3 jari ni. Ibham, sababah, wusta. New apa orang panggil? New pong. New chi pada new klang. 3 jari ni. Nabi makan 3 jari ni selepas daripada Nabi sudah makan, Nabi nak basuh, sudah siap belaka dah. Nabi jilat dulu. Nabi jilat dulu. Tapi riwayat yang pertama tadi 3 kali. Tak royak kata jari mana kata. Maka ulama royak kata riwayat yang pertama yang royak kata Nabi jilat jari 3 kali adalah riwayat yang syadz, riwayat yang canggah, riwayat yang selisih
riwayat yang yang berlawan dengan riwayat yang kedua yang paling sahih lagi. Kerana riwayat yang kedua makruf, ada hadis-hadis yang lain lagi yang kata Nabi ni jilat 3 jari. Nabi biasa sentiasa makan dengan 3 jari seperti saya tadi, ni upau, ni uci, ni kelang tu. Ibham, sababa, wusta. Maka terkena tu lagi. Maka hadis yang kedua, lafaz yang kedua mahfuzah thabitah sahih. Manakala yang yang kedua yang riwayat kata Nabi SAW jilat jari 3 kali, itu tidak sahih daripada Nabi SAW. Baik, itu sedang pendengar penonton. Maka hadis ni kita dapat 2 adab lah daripada Nabi. 2 adab yang boleh nak ajar kepada kita semasa kita makan. Yang pertama sekali, Nabi galakkan kita untuk makan dengan 3 jari. Makan 3 jari. 3 jari seperti saya ya. Mustahabbah lah. Sunat. Dan juga setengah ulama hadis dia syarah, dia rakyat kata 3 jari ni kadang-kadang dia boleh makan dengan makanan yang kuasa nak pegang saja. 3. Dia ada juga pasing makanan yang tak boleh nak kuasa pegang dengan 3 jari. Habis tu tak ada gapo lah. Kalaulah makanan yang mutamasik orang panggil, 3 jari boleh pegang dia dan suap masuk dalam mulut, hak ni adalah sunat kita dibuatkan. Apabila makanan mutanathiran, orang panggil tu benda yang tak boleh pegang 3 jari, bolehlah kita nak pegang 5, nak cebok 5 ke balas mana untuk kita makankan. Fala haraj. Maka yang paling pentingnya kita nak daripada hadis sunatkan. Kalau kuasa lah, kalau tak kuasa 5 jari tak ada apa. Kita biasakan nasi apa 5 jari kita. Ataupun cuba tengok 3 jari balas mana. Terima kasih sekali untuk kita ingatkan kepada hadis Nabi SAW ini. Maka adab yang kedua, jilat jari. Jilat jari ni kita faham kata Nabi jilat selepas daripada sudah sempurna dah makan nasi. Bukan tak makan lah belah, jilat lah belah. Makan lah belah, jilat lah belah. Tak. Ni adab, kurang adab lah. Khususnya apabila kita makan bersama dengan orang lain. Kita makan dengan orang lain, kita makan semulut, kita jilat, makan semulut. Ini tak kena, tak betul. Dengan sunnah Nabi SAW. Jilat apabila sudah daripada makan tamaman. 100%. Bukan semasa duk makan. Hikmat kalau kita tanyanya, sedang pendengar, apa Nabi SAW suruh kita jilat tu? Nabi SAW suruh kita jilat, hikmat dia, taharri barakatil ta'am, untuk mencarikan keberkatan dalam makanan. Faham? Barakah naik. Cari barakat dalam makanan. Kerana ada satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim. Daripada hadis Anas, anna Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Ni di antara riwayat yang goyak tadi kata sesungguhnya Nabi ni jilat 3 jari, bukan jilat 3 kali. Ada riwayat Muslim. Maka Nabi biasa katanya, wa idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila jatuh makan ni, luqmah ni mengata mulut. Pon kam ning kam ni. Jatuh makan ni lah jatuh. Maka ambil. Nabi suruh kita ambil makanan tu dan juga waktu baik benda-benda yang cuma. Kalau rasa kata tak cerak ataupun kita rasa kata ada benda yang lekat kepada makanan tu kita sapuh tu baik, siuk dia waktu baik. Wal yakulha, dan juga makbuh lah mulut. Wala yada'ha lisyaitan, jangan kamu tinggal dia jatuh tu untuk syaitan makan selepas daripada tu. La ilaha illallah. Wa amarana an nasluta al-qas'ata. Qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakat. Kerana Nabi kata kamu tak tahu kata makan ni hak mana, nasi butir mana, celah mana, hak adanya barakah. La ilaha illallah. Habis itu kadang-kadang dalam pinggan kita habis dah. Tapi ada lagi di tepi pinggan kita, bawah pinggan kita hak jatuh tu. Nabi ayat apa di sini? Suruh kita ambil, siuk dia, tengok kata ada cemar kadang-kadang. Waktu baik dan juga makan, jangan tinggal kepada syaitan. Tapi hari ni adab Melayu kata balas mana? Adab Melayu ni apabila makan, we tinggal sikit. Belum nak habis, we tinggal sikit.
Untuk apa? Untuk tak sewi nampak kata, licin hering makan nasi, lapar sangat tu. Itu dia. Ataupun ada orang Arab sendiri. Fak dia ni mewah makan nasi. Ida besar kambing seekor, daging penuh. Makan. Sehingga, widingnya, tak habis, jangan habis. Kerana, di sisi fak dia ni, semasa saya duduk dulu pun, makin habis ni fak dia tengok kejut atau mula apa kat mana? Benar aib atau mengita benar aimat bagi fak dia kalaulah kita makan nasi habis licin. Kerana menunjukkan kata kita ni lapar sangat. La ilaha illallah. Bahkan adat seperti itu tu adalah menyalah lawan dengan sunnah Nabi. Kerana Nabi kata wala yad'ha lisyaitan. Jangan tinggal kepada syaitan. La ilaha illallah. Balah mananya. Ya. Maka Nabi kata, kerana kamu tak tahu kata nasi butir mana ada barakah. Habis tu ambil makan. Barakah dalam makan ni gapo dia sedapa dengan podutun. Benar barakah dalam duit, barakah dalam hidup, barakah dalam kerja, barakah dalam tu dalam ni, barakah dalam makan ni. Kadang-kadang kita tak nak sangat. Kita orang panggil tak ada nak mana. Apa? Adalah benar yang tak nak apa tengok. Kalau duit ini benar apa tengok, Allah gepar orang panggil kita balah untuk nak boleh duit ini. Tapi barakah dalam hidup, barakah dalam kerja, barakah dalam duit haji, barakah dalam makan ni, benda yang tak nampak tengok. Habis itu kita rasa kata tak gerai sangat. Apabila tak gerai sangat, makan ni hak kita makan tu Allah tak ada barakah. Bahawa tak ada barakah hidup kita mana-mana. Allah hidup kita ni jauh sangat daripada taat kepada Ta'ala. Habis itu, apa dia barakah? Kalau kita nak tanya Ustaz, apa barakah dalam makan ni gapo? Di sini ulama sebut 3 perkara. Ulama sebut 3 perkara yang nak menunjukkan kata barakah ada dalam makan ni. Yang pertama sekali, taghziyatul badan. Orang panggil makan ni tu boleh menambahkan kepada jasad tubuh badan kita. Boleh buat tubuh badan kita orang panggil kata, orang panggil kata boleh ceretuk tu orang panggil. Boleh besar, boleh koragah. Itulah makan yang barakah. Kalau makan orang kita tak ada ceretuk sikit kepada tubuh badan kita, itu tidak ada barakah tunjuknya. Dan juga yang keduanya, makanan yang kita makan itu tidak ada mudarat. Tidak memudaratkan kepada tubuh badan kita. Habis itu, makanan gapo senang pendengar. Makanan gapo yang kita makan dan juga dia mudarat kepada tubuh badan kita. Allah, banyak benar pada hari ni. Makanan tu, makanan ni, air ganing. Yang mudarat kepada kita banyak. Hak pesing minyak, jenis minyak lagi. Hak pesing sakar manis lagi. Hak pesing masing lagi. Macam-macam memudaratkan kepada tubuh badan kita. Itu menunjukkan makanan tu kalau dia mudarat kepada kita, tidak ada barakah. Dan juga yang ketiganya iaitu makanan yang boleh kuatkan kita beribadat taat kepada Allah Ta'ala. Kalau makan, kalau lemah, kata Allah, nak berzikir, nak beribadat kepada Ta'ala, itu tunjuk kata tidak ada barakah tu. Tidak ada barakah. Tidak ada barakah. Habis itu, yang sebutnya di sini, kalaulah kita makan di atas meja hari ni, nasi jatuh luar pinggir kita atas meja, kita kena ambil. Dan Nabi sebut. Kalaulah kita makan di atas hapare, hapa ataupun sufrah, dan juga jatuh di atas sufrah, nasi kita jatuh di atas hapare itu, kita kena ambil ketik. Kerana Nabi kata, wal yakulha wala yada'ha li syaitan. Jangan kamu tinggal kepada syaitan. Jangan tinggal kepada syaitan. Habis itu, yang selain daripada ni hari ni, kalau nasi jatuh di atas catung hapa, kain hapa kita, selepas kita makan habis pinggir dia, kita nasi ayat tu, kita ambil buku, kita hawat. Itu menyalahi sunnah Nabi dan juga dia adalah makanan syaitan. Hadis seterusnya 138. وعن ابن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. Samalah Nabi apabila sudah daripada makan jilat 3 jari dia. Iaitu apabila sudahlah. Idza akala ta'ama, apabila sudahlah. Hadis seterusnya 139. وعن أبي جحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا
Nabi tak makan secara duduk senang, duduk makan tak ada. Seperti kita sebut tadi tak ada. Nah, al-ittika asna'u al-akli. Nah, orang panggil tu nyana bila-bila makan ni balas mana rupa dia. Yang pertama sekali nyana senang-senang makan. Nyana senang-senang ikutlah ta mana-mana makan. Tidak ada betul sangat. Ni cara yang pertama. Cara yang kedua, orang panggil kata orang panggil kata ambil sebelah mana belah tubuh badan kita ni, belah kanan ke belah kiri ke, menyana belah kanan ataupun menyana belah kiri pada makan. Yang ketiganya, ambil tangan kiri dia nyana ataupun letak di atas bumi, jangan gitu. Dan juga tangan kanan dia ambil makan. La ilaha illallah. Nah, semua tiga-tiga cara ini katanya Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad was-Salathu mazmumah. Tiga-tiga cara duduk ini apabila kita nak makan adalah di orang panggil kata ditegahkan, tidak orang panggil kata tidak di menggalakkan, tidak disukai lah. Mazmumah tidak disukai, tidak dipuji mana, tak molek mana lah. Tu dia. Hadis 140 pun sama juga. Hadis 141 pun sama juga. Nabi makan dengan 3 jari dia dan juga selepas daripada makan sudah Nabi jilat. Hadis 142, hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin faraaituhu ya'kulu wa huwa muk'in minal ju'i. Hadis ni riwayat Muslim dan juga Imam Tirmizi. Anas dia cerita kalau satu kali Nabi SAW ni dapat hadiah. Orang wi lah utama dia. Kalau Nabi ni kalau orang wi sedekah dia, Nabi tak makan benda sedekah. Tapi kalau wi hadiah, Nabi ambil. Nabi makan. Satu kali ada orang wi hadiah utama kepada dia. Maka selepas daripada tu, Nabi makan. Nabi makan dengan hal keadaan duduk ni ik'a'. Ik'a' ni orang panggil tak ambil kaki letakkan gitu dan juga ambil punggung dia tak di atas kaki belakang. Menunjukkan kata Nabi ni sangat lapar. Wa huwa muk'in minal ju'i. Sangat-sangat lapar. Sebenarnya dia ada cerita di sana satu hadis lagi yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Nabi dapat hadiah watama. Dan juga Nabi ambil watama dia dapat ni. Satu orang panggil satu camno daripada watama lah. Ambil watama tu bagi mula-mula. Masa tu Nabi lapar sangat. Masa tu Nabi SAW lapar sangat, tapi Nabi ambil utama semua tu bagi lu. Yaqsimuhu bimaktal. Buh dalam gaga lah. Buh dalam bekas, boleh gaga. Dan juga suruh Anas bin Malik ni giwi kepada orang lain. Selepas daripada tu, Nabi ambil bagi tinggal kepada dia ni, Nabi makan dengan cara duduk tadi lah. Muk'in ik'a' orang panggil. Duduk di atas kaki, jangan laki di punggung dia dua belah, duduk atas tu. Tunjuk kata gaduh sangat. Buat apa? Fa'araftu fi aklihil ju'. Tunjuk kata Nabi SAW ni lapar sangat. Lapar sangat. La ilaha illallah. Nabi ni sangat lapar. Boleh hadiah utama ni. Allah. Kita ni kalau kita lapar, ada orang beri satu benda kepada kita, kita ingat ada kepada orang lain. Tak. Tapi Nabi walaupun semasa dia lapar sendiri pun dia teringat lagi. Ingat lagi kepada orang lain. Ingat lagi kepada orang lain, bagi. Kepada orang yang muhtaj, ada orang yang banyak hajat. Tak ada makan lah sini. La ilaha illallah. Itu Nabi SAW. Sangat lapar. Dan juga bab yang terakhir pada hari ini yang kita nak belajar, iaitu bab yang bersangkut dengan roti Nabi SAW. Jenis-jenis roti Nabi. Nabi makan roti. Kita makan nasi. Boleh kita nak banding jugalah roti Nabi ni balas mana, nasi kita ni balas mana, insyaAllah. Hadis nombor 143, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma syabi'a 'alu Muhammadin min khubzi asy-sya'iri yawmayn mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Aisyah royak kata keluarga Nabi SAW ni tak biasa boleh makan roti. Tak biasa boleh makan roti, orang panggil tu roti Bali orang panggil. Roti Bali ni jenis roti yang sedap lah. Jenis roti yang sedap makan, lemuk, sedap makan lah. Bukan roti kerah. Biasa Nabi makan roti kerah lah makna kata. Tapi satu kali Nabi SAW dan juga keluarga dia boleh dapat roti Bali yang sedap, lemuk, sedap makan. Tapi boleh makan tak lebih daripada 2 hari turut-turut. Star sangat. Boleh makan sikit. Di sini tunjuk kata boleh makan sikit benar dan juga star sangat. Mana kata sikit lah. Sehingga selepas daripada tu Nabi mati. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sini tunjuk kata apa? Nabi ni benar makan dia sikit sangat. Tak ada banyak benar makan Nabi. Tak serupa dengan kita pada hari ni benar makan kita mewah. Saya sendiri apabila kita tengok makanan Nabi, roti Nabi, rasa malu kita. Saya ni rasa malu kadang-kadang saya ataupun kita sedap makan ni mewah, makan ni lebih ada semua. Bahkan satu hari tidak ada walaupun satu masa mana yang kita rasa kata kita lapar dan juga makannya tidak ada dalam rumah kita seperti mana berlaku dalam hidup ataupun keluarga Nabi SAW. Ni menunjuk kata makanan Nabi ni taqallu sikit sangat. Sikit makanan Nabi. Dan juga yang kedua orang panggil tolong dunia bagi Nabi ni dunia lah benda makan-makan sedap-sedap ni dunia. Tapi dunia benda makan-makan ataupun benda yang bersangkut dengan dia bagi Nabi ni hawanun, lekeh benar. Tak ada bukan benda besar sangat lah. Benda lekeh, benda halus sangat. Bahkan dia adalah sebaik-baik, seafdal hamba Allah Ta'ala. Tapi dia tidur pada waktu malam, setiap malam ataupun banyak-banyak malam dengan hal keadaan ja'ian lapar. Tidak ada gapo sikit abuk untuk nak makan. Allah, lekeh sangat dunia. Kalaulah dunia bagi Nabi adalah benda yang azimah, benda yang orang panggil tu besar sangat bagi dia, bukan benda lekeh. Nescaya Allah Ta'ala akan beri makanan yang banyak kepada Nabi. Tapi nak tunjuk kata benda yang sakut dengan makanan, sakut dengan dunia adalah benda yang lekeh, benda yang tidak besar sangat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nombor seterusnya 144. Wa an Abi Umamah Al-Bahili yaqul ma kana yafdul an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubz asy-sya'ir. Supaya Abi Umamah hoyak kata Allah adalah makanan bagi Nabi, bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sikit benar. Qillatut ta'am sikit benar. Sikit benar siapa kau tak makan sekali tak ada tinggal. Makan sekali tidak tinggal. Lebih apa? Bahkan tak cukup sangat. Bukan sahaja kata nak tinggal makan dah tinggal sikit seperti hari ni makan waktu tengah hari ada lagi makan yang tinggal untuk makan waktu petang. Hak Nabi tak seroyak kata tinggal lagi ada untuk pada nak makan pada masa selepas daripada tu tak. Kenyai pun tak pada masa tu. Lam yakun kafiyan li ishba'ihim. Tak cukup untuk mereka kenyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali riwayat Aisyah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Ada seorang perempuan mari cari Aisyah. Satu orang betina mari cari Aisyah dan juga bersama dengan orang betina ni mari dengan anak dia. Anak betina dia 2 orang. Orang tina seorang ni mari sama dengan anak tina yang 2 orang mari cari Aisyah. Tas'al, minta makanan daripada Aisyah. Maka Aisyah royak kata tidak ada gapo sikit habuk malaikat tamar, sebiji wa tamar ya. Allahu Akbar. Sebiji wa tamar. Fa'ataituha iyyaha. Wa tamar sebiji itu kepada orang tina tu dan juga anak tina dia 2 orang. Maka selepas daripada orang tina tu ambil sebiji watama daripada Aisyah, ambil watama sebiji tu bagi tengah, bagi 2, satu setengah, satu bahagian beri kepada anak tina dia yang pertama dan juga satu setengah lagi beri kepada anak tina dia yang kedua. Makna kata mak dia tina ni tak ada boleh makan pol lah, hanya beri kepada anak dia yang 2 orang. La ilaha illallah. Summa qama, selepas itu diri jalan lagi tu bagi. Makna kata anak boleh makan watama sebiji bagi 2, mak dia tak boleh makan sikit abuk. Maka selepas daripada Nabi masuk mari rumah Aisyah cerita kepada Nabi lah kata ada orang tina mari bersama dengan anak perempuan 2 orang. Maka Nabi SAW kata
siapa sahaja dalam dunia ini ada anak tina dan juga diujikan dengan anak tina dia. Anak tina dia 3 orang, anak tina dia 4 orang, anak tina dia ramai tara mana diuji susah. Uji di sini susah lah. Nah, sama aja susah tak ada makan, susah tak ada duit, ataupun susah dari segi nak didik, nak uya jauh, tapi sabar dan juga usaha. Sehingga dia selamat jadi orang yang jauh, ada makannya jadi orang jauh cukup. Nah, dalam hidup dia, dengan sebab kita usahakan, maka anak tina kita ini pada hari kiamat nanti akan jadi benda yang nak sekat kita daripada api neraka. Boleh jadi benteng, boleh jadi kak perangkan kita selamat daripada api neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis seterusnya 145. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asha'an wa kana aktharu khubzihim khubz asy-sya'ir. Adalah Nabi SAW banyak malam tu layali mutatabi'ah, banyak malam benar yang Nabi tidur dan juga keluarga yang tidur dengan keadaan tawiyan. Tawiyan ni makna apa? Ja'ian, lapar, perut luar. Banyak malam, bukan dia sore dak, keluarga dia pun lapar juga. Tidak ada asyak, tidak ada dinner, tidak ada makanan malam untuk nak makan. Makanan petang, makanan malam seperti kita makan sedap pada hari ni tidak ada. Nabi tak ada, keluarga dia tak ada makan. Tidur dengan keadaan lapar gitulah. La ilaha illallah. Luar, perut luar, tidak ada makanan, belum nak tidur. Dan juga seterusnya, wa an Sahl bin Sa'd annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi yani al-huwara faqala Sahl ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqiya Allah azza wa jalla. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. Hadis riwayat Bukhari. Ada orang tanya kepada Sahal, kata, Nabi ni biasa makan tak roti, orang panggil tu roti naqi. Roti naqi ni orang panggil tu roti yang buat daripada gandum putih yang cuci, yang bersih, yang mana kata gandum harga molek lah. Kalau nasi kita hari nasi gapo mahal sekali. Nasi gapo kita mahal sekali hari ni, gitulah roti semasa Nabi ni hak biasing hak sedap sekali, hak biasing lemak sedap makan sekali dah lah. Kalau masa kita boleh hadis hak Malik boleh hadis. Biasa makan tak? Orang tanya kepada Nabi, kata, "Hey Sahal, Nabi biasa makan tak roti naqi?" Nama roti dia jenis naqi. Hak lebih daripada syair lagi lah. Maka Sahal ayat kata, Allah, tak sesebut lah kata Nabi biasa makan. Tengok pun tak biasa tengok kali Nabi. Nabi tak biasa tengok, tak biasa lihat dengan mata dia, kata roti naqi ni bala mana. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Bagaimana orang panggil tu masa kamu ni? Ada penapih tak? Penapih gandum. Sahal ayat kata, masa kami, masa Nabi dulu tak ada penapih ke apa ya, nak buat roti tu. Biasing siup gitu ya, tak ada penapih. Siup gitu ya, la ilaha illallah. Tu nak kata Nabi SAW ni tak biasa tengok roti biasing VIP. Kalau kita hari ni, saya pun mengaku mudah-mudah lah kita roti sedap-sedap hari ni makan. Roti jihaning hari ni orang panggil croissant. Roti bakery pada hari ni kita makan sedap-sedap, mahal kau nak makan. Khususnya pada zaman sekarang lah ni orang panggil yuk terosak makan, ukamah turun dalam sosial. Orang lain tengok orang nak makan ratik mahal pun, jangan nak makan untuk nak boleh ukamah sekeping sekali tak apa dah. Turun dalam Facebook, turun dalam apa-apa pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jauh sangat kita daripada Nabi SAW. Jauh sangat, jauh. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadis seterusnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ma akala nabiyullah ala khiwanin wala fi sukurrat wala fi sukurrajatin wala khubiza lahu muraqqaqun. Qala faqultu liqatadata fa'ala ma kanu ya'kuluna. Qala ala hadhihi as-sufr. Qala Muhammad bin Bashar. Hadis ni Anas ayat kata Nabi ni tak ada makan
tak makan apabila makan di atas meja. Mudah-mudahan kata hadis ni, Nabi tak makan atas meja, Nabi tak makan di atas pinggir. Khiwanun meja, siap kita pada hari ni. Nabi tak makan atas meja, orang panggil khiwanun meja lah, ataupun tempat duduk yang tinggi-tinggi. Wala fi sukurrajatin, dan juga tidak makan atas pinggir kecil halus. Pinggir kita dah pakai pada hari ni lah. Makuk ke pinggir ke. Wala khubza lahu muraqqaqun, dan juga tidak biasa boleh makan roti yang lemah-lemut sedap. Laik tu, roti laik sedap makan tu. Maka tanya kepada Qatadah, kata, "Pas Nabi makan tas gapo?" Masa Nabi tak makan tas meja, Nabi makan tas gapo? Tak makan dalam makuk pinggir, makan tas gapo? Maka jawab kata, "Ala hadhihi sufar." Nabi makan atas sufrah, atas haparan. Makan tas tu. Habis dalam negeri Arab pada hari ni makan tas sufrah. Catung buah nasi tas tu. Kalau gula pun buah lebih makuk sikit apa dah, tapi kebanyakan tak ada lah syurbah tu. Orang panggil kebanyakan masa Nabi tak ada no beli hadis, tapi no yang kata Nabi makan di atas sufrah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengar hadis ni balas mana? Siap fak kita ni. Jangan fak kita gaduh klik gi utuh meja, lepas pinggir di dalam rumah. Ulama yang kata makan di atas meja ataupun tempat tinggi itu tu mubahun, boleh. Bukan haram dah. Tapi sini Nabi SAW tunjuk kata dia adalah seorang yang mutawadhi'an. Sangat tawadhu' Nabi. Tak suka sangat lah Nabi. Nabi tak suka pribadi dia, tak suka sangat nak makan di atas tempat tinggi ataupun tempat meja. Tunjuk kata tak ada tawadhu' mana. Kerana setiap benda Nabi ni, Nabi suka tawadhu'. Belakang. Habis tu tidak haram lah. Tapi Nabi tak suka mana. Tapi tanya kata hukum ke apa makan atas meja tempat tinggi ni? Mubahun, boleh. Apanya? Anas orang yang cerita hadis ni Qatadah ayat kata selepas daripada tu Nabi mati tu, aku pergi ziarah rumah Anas bin Malik. Maka dalam rumah Anas tu ada meja tinggi untuk letakkan orang panggil tak makanan. Tak ada apa lah sini, mana kata harus. Mana kata harus. Hadis seterusnya 148. An Masruq qala dakhaltu ala Aisyah. Daripada Masruq. Masruq ni tabi'i lah. Apa nama Masruq? Masruq ni dia wanak di Kufah, Baghdad. Semasa Nabi hidup lagi tapi tak ada berjumpa dengan Nabi. Habis tu orang yang tak ada berjumpa dengan Nabi walaupun dia masuk Islam, kita tak panggil sahabat, dia panggil tabi'in. Tabi'in ni orang panggil dia jumpa dengan Aisyah selepas daripada Nabi mati. Nama Masruq, letak nama Masruq ni dicuri, orang panggil. Masruq ni kena curi. Katakan dia ni masa kecil besok kena curi. Besok kena lap patur, kena curi dia orang, maka keluarga dia cari-cari jumpa. Nama Masruq, katakan dia lah. Dia cerita kata, aku biasa pergi cari jumpa dengan Aisyah isteri Nabi SAW. Dia tunjuk, dia kata Aisyah selepas daripada aku makan ni, satu makan ni, selepas daripada Nabi mati dah makan ni, dan juga aku kenyang. Makan lepas Nabi mati, makan kenyang. Aku teringat selalu dah kata, semasa Nabi hidup dulu aku duduk dengan Nabi ni, makan sikit benar. Nabi ni makan sikit benar. Hatta faraqad dunya. Saya ingat mati. Saya ingat Nabi mati. Nabi tak biasa kenyang daripada roti, tak ada biasa kenyang daripada daging sikit habuk. Marrataini fil yaumi. Nabi kalau kenyang satu kali lah. Dua kali tak biasa satu hari. Satu hari satu kali ya kenyang. Allahu akbar. Tu Naya kata Nabi SAW. Sama juga hadis selepas daripada tu Nabi tak biasa kenyang roti, daging, lebih daripada 2 hari. Sehari kalau kenyang pun sehari, dah cukup makan sehari gitu ya. Itu makanan Nabi SAW yang menunjukkan kata sedikit, dan juga dunia ni bagi Nabi orang panggil kata sangat lekeh lah. Pernah makan tak ada lah seperti kita pada hari ni makan sedap-sedap tu. Itulah yang kita dapat daripada hari ni. Tamat kita daripada bab ataupun hadis yang sebut mengenai dengan makanan Nabi SAW. Maka kita akan terus pada minggu depan, iaitu sakut dengan idea Nabi. Idea makanan Nabi balas mana pula?
terus lagi insya-Allah. Maka pada hari ini cukup sekadar ni. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هدى